Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang kata sekarang ni mahasiswa dan mahasiswi juga turut bersama-sama kita pada malam ini. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kita bersama sekali dengan segmen bersama dengan Papa pada minggu yang kelima dah. Sedar tak sedar, sempena PKP, PKPD, PK, tak tahu bila nak habis ni. Sedar tak sedar dah 5 minggu dah kami bersiaran secara live di Zoom dan juga di FB Nur Eco Resort. Kalau minggu pertama kita bicarakan tentang lockdown peranan anak-anak. Minggu kedua, 3 dan 4 kita bicarakan juga tentang rahsia pelajar cemerlang. Kita tampilkan kepada umum anak-anak kita yang telah pun berjaya dalam SPM 2020 dari kacamata pelajar asrama penuh, sekolah harian, lelaki dan perempuan. Ya. Tapi kali ini kita bawakan sedikit kelainan. Tajuk yang kalau kita baca sudah banyak menggetarkan dada-dada ibu bapa dan juga mahasiswa, pelajar-pelajar sekolah, sebab tajuk ni sekarang sedang relevan di media sosial dan di FB, media sosial mana-mana lah. Sebab tajuknya berkenaan dengan remaja dan depresi. Bila kita bicarakan tentang remaja, kecemerlangan remaja, kita tak lari daripada permasalahan-permasalahan yang bersitaran dengan remaja dan juga mungkin babkan kanak-kanak juga. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, ibu-ibu, bapa, anak-anak yang juga masih menonton, anda boleh menonton kita di FB Nur Eco Resort, FB Nur Eco Resort. Kemudian jangan lupa untuk like page kita dan share dengan kawan-kawan supaya lebih ramai lagi orang-orang dapat memanfaatkan perkongsian kita pada malam ini. Kemudian komen, kalau ada soalan apa-apa boleh tulis soalan di ruangan komen. Nanti di akhir sesi nanti kita akan cuba menjawab beberapa soalan daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang mengikuti kita di link Zoom pun boleh juga. Okey, kita akan bagikan link Zoom dekat FB itu juga. Boleh masuk, penuhkan kita punya link Zoom dulu. Kemudian boleh komen dekat ruangan chat yang diberikan. Jadi sebarang persoalan sebagainya, insya-Allah kita akan cuba menjawabnya lah. So macam biasa, saya tidak berseorangan. Tajuk ini pun sebenarnya besar. Kita memerlukan seorang yang lebih pakar dan arif tentang tajuk ini. Jadi saya tampilkan pada malam ini seorang selebriti. Siapa lagi yang mungkin ada yang tak kenal? Ini adalah Da'i Izhar Nazri. Da'i Izhar Nazri ini merupakan finalis Da'i musim kedua TV3. Okey, so malam ini tampilkan beliau untuk bersama-sama kita untuk menjawab soalan ini. Apatah lagi latar belakang beliau adalah seorang psikologi. Jadi memang sesuai lah tajuk ini dikupaskan oleh beliau. Tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan program malam ini dengan tajuk kita yang pertama, subtopik kita yang pertama. Okey, oleh kerana kita bicara tentang remaja dan depresi. So ada orang mengatakan bahawa stres itu sama dengan depresi. Tapi kami sembang-sembang petang macam itu, beliau mengatakan bahawa stres ni berbeza, depresi ni berbeza. Kita nak sama-sama dengarkan apa yang bakal dikupaskan oleh da'i kita. Silakan da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga Allah pandang masa kita ini sebagai satu ibadah yang buatkan kita ini dinaikkan darjat, dihapuskan dosa dan ditambah pahala, insya-Allah.
Terima kasih kepada Papa Bob, terima kasih kepada Nur Eco Resort atas penganjuran program pada malam ni. Saya Izhar Nazri. Mungkin ada yang bertanya kenapa Dai bercerita tentang psikologi. Di universiti dulu saya ambil jurusan dalam psikologi, pengkhususan dalam clinical psychology. Maknanya Papa Bob, saya ambil dalam psikologi dia ada banyak cabang. Dia ada psikologi industri, psikologi persekitaran, psikologi counselling dan ada psikologi klinikal. Kalau psikologi klinikal ni kita memang belajar pasal orang-orang yang ada masalah anxiety, depression, bipolar, skizofrenia, ya jenis dengar suara tu. Banyak cabang. Banyak cabang dan kami pun memang pergi ke hospital Tanjung Rambutan untuk buat assignment. Memang jumpa betul-betul real depan mata kita orang-orang yang menghadapi masalah kesihatan mental ni. Okey. Jadi untuk permulaan cerita ringkas, apa beza stres dengan depres? Sebab ramai orang terlalu mudah sebut depres. Aku depres lah hari ni, esok dah tak depres lah. Semudah tu. So apa beza stres dengan depres secara ringkasnya? Yang pertama sekali, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, remaja-remaja mungkin nak note down benda ni. Ni sangat penting dan sangat ringkas saya cerita. Yang pertamanya, beza stres dengan depres adalah stres ni dia ada dua jenis. Itu beza dia. Kalau depression pula ada sekurang-kurangnya 7 jenis. So apa benda dua jenis stres tu? Stres ni ada dinamakan sebagai eustress, ada dinamakan sebagai distress. Kan? So kalau yang belajar counselling, belajar yang dalam industri motivasi macam Papa Bob, mesti dah biasa dengar dah eustress dengan distress. So apa tu eustress, apa tu distress? So secara ringkasnya, eustress adalah stres yang positif. Contohnya, kita ni banyak sangat assignment, banyak sangat kerja sekolah cikgu bagi dengan PDPR daripada subuh sampai tahajud esok. So banyak sangat kita punya PDPR ni. Jadi kalau orang yang, adakah itu stres? Ya, itu stres. Tapi nak tahu tu eustress ke distress, dia bergantung pada macam mana kita convert stres tu. Contohnya kalau kita rasa PDPR ni, ya Allah, dengan PDPR ni akan buatkan aku lebih faham tentang ilmu yang cikgu nak ajar. Dengan PDPR ni buatkan aku boleh betul-betul fokus dengan ilmu yang aku nak fahami. Sebab aku ni tak berapa bijak sangat. Jadi dengan kerja sekolah banyak ni, dengan cara aku banyak tanya, banyak kelas dengan cikgu, buatkan aku lagi faham. Maka itu adalah eustress. Tapi kalau orang yang kedua dapat kerja sekolah PDPR yang sama, tapi dia distress macam mana? Boleh mati ni. Kan? Aku rasa lagi baik aku mati daripada aku hidup ni dengan PDPR berlambak ni. Ya Allah, cikgu ni tak faham ke kita orang ni stres kat rumah ni. Dengan data tak ada, sebab banyak data habis main kat PUBG, main kat Mobile Legends, tak cukup ni nak habis kat Google Meet ni. So, dia blame people. Dia blame mak ayah tak faham dia, adik-beradik. Tengah-tengah belajar adik main handphone. Tengah-tengah belajar adik ambil iPad, tab kita. So, dia jadikan stres tu jadi kepada negatif, maka nama dia adalah distress. So, stres ada dua. Eustress dan distress. Jadi ringkas habis lah ni. So, berbeza pula dengan depress. Depress pula, dia ada 7 jenis. Ni kalau saya sebut satu-satu ni memang rasanya kita tahajud sama-sama lah kan. Cumanya, secara ringkas, depression ni sekurang-kurangnya ada 7. Dia ada banyak lagi. Sekurang-kurangnya ada 7. Dia ada namanya major depressive disorder, dia ada psychotic depression, dia ada bipolar disorder, dia ada seasonal affective disorder. Seasonal affective disorder ni selalunya dihadapi oleh orang-orang yang duduk di negara-negara yang ada 4 musim. Bayangkan musim cuaca ni akan mempengaruhi kita punya emosi dan boleh pergi kepada depression. Itu kita cerita dekat tempat lain lah. Panjang sangat. Dan ada juga contohnya postpartum depression. Kalau pernah dengar Muroyan, itu adalah salah satu daripada depression. So ada 7 semua. Itu adalah perbezaan yang pertama. Perbezaan kedua adalah stres ni dia bersifat temporary. Maknanya macam ni. Hari ni kita marah. Kan? Esok mungkin kita dah cool down dah. Hari ni mungkin kita tertekan. So apa tertekan? Pergi sekolah banyak. So bila habis pergi sekolah, hilanglah stres tu. Contoh kita dulu kan, masa experience kita nak ambil lesen kereta. Oh Allah, time tu memang kita tertekan sangat kan. Tertekan sangat sebab selagi tak lepas dekat Bonggol tu, selagi tak settle parking tu, selagi tak habis dekat bukit tu, kita akan tertekan. Stres. Tapi bila habis je ujian memandu, hilanglah stres tu. So stres bersifat temporary, sementara. Bila ada satu keadaan, event ataupun orang, contoh kalau cikgu disiplin masuk dalam bilik kelas kita akan stres. Allah, stres ni. Cikgu tu keluar je daripada kelas kita, hilanglah stres tu. So stres tu dia bersifat temporary. Tapi depression ni berbeza. Depression ni ada cikgu disiplin ke, tak ada cikgu disiplin ke,
kelas memandu ke, tak ada kelas memandu ke, dia tetap juga mengalami masalah kemurungan, takut, risau dan sebagainya. Dia bersifat berpanjangan. Okey, itu beza stres dengan depresi yang kedua. So apa lagi beza yang lain? Ketiga adalah stres ni dia adalah emotional state. Dia adalah bersifat emosi. Dia tak ada, dia hanya emosi semata-mata. Dan emosi ni dia naik dan turun. Kan ada orang dia ni cepat marah tapi cepat sejuk. Ada orang ni susah marah. Tapi kalau dia marah je, oh lambat betul nak sejuk. Tapi dia akan end up, dia akan reda juga. Dia emosi. Tapi kalau depress ni, dia bukan tentang emosi. Dia adalah biochemical dalam otak kita. Dan satu lagi saya tambah sebelum saya pass pada Papa Bob, stres ni dia adalah emotional state kan. Kalau depress ni, dia adalah disorder. Dia adalah penyakit. Kena tahu beza tu. Stres dengan depress adalah benda yang berbeza. Depress adalah penyakit, disorder. Stres adalah emotional state. Dan terakhir, stres ni juga cara kita uruskan stres ni berbeza dengan kita uruskan depress. Jauh beza. Kumpulan stres yang dikumpul boleh menyebabkan depress. Stres yang dipendam, disimpan. Jadi kita cerita simptom-simptom depress tu. Stres tu semua orang hadapi. Pelik kalau tak ada stres. Dan stres tu kalau tak ada, buatkan kita ni tak jadi manusia. Kan? Contoh, lapar adalah stres. Supaya kita bergerak, pergi bekerja, dapatkan duit. Contoh. Tak pandai, maka ia adalah stres untuk buatkan kita baca buku, pergi belajar. Maka stres tu perlu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau stres yang tidak diuruskan dengan baik, adik-adik kat rumah tu, kan remaja-remaja kat rumah tu yang rasa dia tak boleh nak differentiate. Macam mana nak convertkan stres tu jadi benda yang baik? So malam ni kita nak tolong adik-adik untuk pandang semua benda ni adalah stres yang boleh dikonvertkan jadi stres yang positif. Dan andai kata kita gagal selama ni untuk jadikan semuanya benda yang bermanfaat untuk kita akan bantu macam mana cara untuk kita boleh bantu adik-adik semua kat rumah supaya kita boleh mengurangkan potensi untuk kena depress. Sebab ni saya belum cerita lagi statistik yang dikeluarkan oleh World Bank, dikeluarkan oleh Kajian Kesihatan. 1 daripada 10 remaja-remaja kat Malaysia ni ada ciri-ciri depression. Kan kita pun dengar kes yang setakat ni ada 1,000 lebih rakyat Malaysia yang dah bunuh diri sepanjang PKP ni. Dan memang ada pun kes-kes, contohnya kes seorang pelajar umur 16 tahun ditemui, ni betul ni jadi kat Malaysia ditemui mati gantung diri dekat shilling bilik dia. 16 tahun form 4. Dan ada juga kes tahun lepas, Mei tahun lepas, kes tentang seorang pelajar 16 tahun dia bunuh diri dengan terjun bangunan 3 tingkat. Selepas dia update dekat story Instagram. D ataupun L. Dan ramai orang tak tahu D, L tu apa, kawan-kawan ni semua vote D. D tu adalah die. L tu adalah live, hidup balik. So disebabkan vote tu, pool tu banyak vote D, maka dia buat keputusan terus terjun bangunan 3 tingkat mati. So depression ni dia bukan benda yang kecil. Dia melibatkan nyawa. Dia adalah silent killer. Dan kita tak tahu adakah anak kita tengah depres. Itu paling kita risau. Tengok anak okey je, tengok TV, makan dengan kita. Tapi kita tak tahu kat bilik dia tengah buat apa. Kita tak tahu kat bilik dia tengah hadapi masalah apa. Sebab itulah program ni kita nak bantu remaja dan juga mungkin ibu ayah ada untuk nak recognize ada tak ciri-ciri depres kat anak aku. Ataupun ada tak ciri-ciri depres dekat aku sebagai remaja. Untuk kita bantu macam mana cara untuk kita nak kurangkan potensi untuk ke arah nak bunuh diri, nak cederakan diri dan sebagainya. Nanti kita akan cerita dengan lebih lanjut. Baik. Terima kasih Dai di atas pencerahan. Sekurang-kurangnya kita dapat bezakan stres dengan depres. Sebab sekarang ni kalau sedar ataupun tidak, anak-anak kita kat rumah yang kecil-kecil pun dah mula sebut perkataan stres. Darjah 2, darjah 1 pun dah pandai sebut perkataan stres. Ya, kan? Tapi sekurang-kurangnya bila kita dah tahu ni, kita faham bahawa stres ni merupakan satu bentuk yang sebenarnya diperlukan oleh diri kita sendiri. Tetapi depres ni merupakan satu penyakit. Tetapi kalau stres ini tidak dikawal dengan betul, dia bertambah besar, maka dia boleh menuju kepada depres. So sekarang ni mak ayah ataupun anak-anak yang di rumah yang menonton boleh faham situasi ni. Kenapa kita nak bawa je tajuk ni? Sebab ialah sekarang ni semua orang dalam situasi pandemik COVID-19.
Okey, nak pula kita ni dah fasa, tak tahu dah fasa apa dah ni kan. Lockdown ni satu part, kemudian darurat ni satu part, kemudian kita tak boleh keluar mana-mana. Satu rumah boleh keluar seorang. Ayah ataupun ketua keluarga saja yang boleh keluar untuk beli barang-barang makanan dan sebagainya. Tetapi kat rumah ni yang jadi mangsa adalah anak-anak ataupun remaja yang tak boleh keluar langsung. Duduk dalam rumah. Kita pun dah hampir lebih kat sebulan lebih kot rasanya. Dah lebih berbulan-bulan dah ni kita duduk, anak-anak duduk kat rumah. PDPR pula tu. Belajar lagi, kena belajar lagi. Duduk kat rumah, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh jumpa siapa-siapa. Jadi kadang-kadang kita tak sedar bahawa benda ni berlaku dalam keluarga kita sendiri. Jadi bila kita bawa isu ini, sekurang-kurangnya mak ayah dapat lihat ataupun kita sendiri sedar bahawa yes, aku kena buat sesuatu. Kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita antara kita ada stres ataupun depres. Okay, sebentar lagi kita akan bicarakan juga tentang apa simptom-simptom ni. Supaya semua orang jelas kan. Simptom-simptom stres dan simptom-simptom depres itu sendiri. Jadi semoga kita dapat Nai akan buat pencerahan apa tanda-tanda ya, tanda awal lah, tanda awal, kemudian pertengahan dan akhirnya macam mana. Apa kesannya kepada kita semua. Okey, silakan Nai, simptomnya. Saya ingat kita berehat seketika ni. Oh, kita berehat seketika. Lupa kita ni tak ada tajaan. Kalau ada yang sponsor segmen kita ni, kita boleh tepai juga lah. Okey, kalau ada yang nak bertanyakan soalan boleh drop down your question, nanti Papa Bob boleh tolong bacakan soalan-soalan mungkin di Facebook ataupun di dalam Zoom ni. Sebab kita punya masa pun sangat singkat. Hopefully kita boleh bagi tahu apa yang tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang tengah menonton ni yang betul-betul nak tahu. Okey. Apakah simptom-simptom depression? Ni best ni penting ni sebab kita nak tahu tanda-tanda tu. Kan? Tanda-tanda. So, tapi kena ingat satu benda. Bila saya sebut benda ni, bukan maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan adik-adik dengar, ni aku depresi ni. Tak. Dia hanya simptom. Okay? So, siapa yang boleh sahkan kita ni ada depression? Siapa yang boleh sahkan? Adakah dengan lepas tuan-tuan adik-adik dengar saya cakap ni dan memenuhi semua simptom ni ada kat kita, adakah kita boleh sahkan kita depres? Tidak. Yang boleh sahkan kita depres ini adalah doktor saja. Jiran pun tak boleh, Papa Bob tak boleh, saya pun tak boleh. So kita memang kena pergi ke doktor dan doktor psikiatrik ataupun psikologis yang boleh sahkan yang kita ni menghadapi depression. So kita pun tak boleh suka-suka cakap kita ada depres. Okay. So apakah simptom-simptom depression? Okay, Papa Bob. Yang pertama sekali adalah orang yang ada depression ni, dia syarat dia. Ni ramai tak tahu ni. Syarat dia adalah dia mengalami kemurungan dan kesedihan sekurang-kurangnya 2 minggu berturut-turut. Ni depression Depression. Okay. Maknanya dia sedih. Sedih tu tak semestinya depres macam saya cakap tadi. Sedih tu adalah emosi manusia. Kita raikan kesedihan kita raikan kegembiraan kita raikan kita punya kadang-kadang rasa sakit hati kan, rasa macam tertekan. Ia adalah perkara yang normal bagi manusia. Tetapi andai kata kesedihan itu, kemurungan itu berpanjangan 2 minggu berturut-turut tanpa miss 1 hari pun, maka itu adalah salah satu tanda orang depression. Dia tak boleh miss. Contohnya hari ke, kalau 2 minggu, kalau hari ke-13. Okey. Relax, tak ada murung. Dia tak jadi. Dia bukan simptom. Dia mesti sekurang-kurangnya 2 minggu berturut-turut straight. Okey, itu salah satu simptom. Sedih berpanjangan. Kalau kita sedih seminggu tu biasa. Kan, tu belum depres lagi. 2 minggu straight ada simptom, tapi belum tentu lagi. Belum lagi. Dia pergi pada simptom yang kedua. Simptom kedua adalah dia hilang minat terhadap sesuatu yang dia suka dulu. Contohnya, dia suka masak. Kalau mak-mak kan, ibu-ibu kan suka masak. Tiba-tiba dia dah tak teringin nak masak. Dah lah tak minat nak masak. Maka itu pun simptom juga. Tapi kena faham, benda hilang minat benda yang disukai itu tak, contohnya orang ni dia suka contohnya ambil barang. Contoh, kalau berhenti ambil barang tu dia bukanlah simptom depresi, itu baguslah. Contohnya berhenti main game. Kan dulu main game, ketagih main game ni, berhenti main game. Itu bukan tanda depresi. Dia benda-benda yang kebiasaan dia buat, benda yang bagus, mungkin hobi dia ke, minat dia ke dan sebagainya. Menyanyi, tiba-tiba dah tak nak nyanyi lah, hilang minat. Maka itu ada simptom kat situ. Okay? Yang ketiga, simptom orang yang ada depression ni adalah
kemurungan dan kesedihan dia mengganggu fungsi seharian dia. Maknanya dia, kalau dia sebagai seorang ayah, dia dah tak boleh jalankan dah tanggungjawab dia sebagai seorang ayah untuk mendidik anak, untuk menjaga anak, ataupun ibu dah tak ada rasa nak kemah rumah, uruskan rumah, tengok anak jadi apa pun dia dah tak peduli dah. Lantak lah. Lantak lah. Ataupun anak sendiri kita remaja-remaja ni dah tak ada rasa nak belajar dah hilang harapan, dah hilang rasa masa depan, dah tak nampak, hilang fungsi dia. Dah tak nak PDPR ni dah tak ada dah. Tak ada dalam hidup dia dah. SPM ke, STPM ke dah tak ada dah. Maka itu pun simptom-simptom orang yang ada depression. Okay, dia ada banyak lagi simptom-simptom ni. Ni saya cerita antaranya tau. So apa lagi? Contohnya adalah selera makan. Dia boleh jadi dalam masa 2 minggu tu, selera makan naik mencanak-canak. Ataupun selera makan tak ada langsung. Dua-dua tu tanda juga. Dua-dua tu tanda. Oh, yang kan yang suka makan. Tak. Tiba-tiba suka selera makan dahsyat sangat dalam masa 2 minggu tu. Ataupun dia tak ada selera makan langsung dalam masa 2 minggu tu. Kalau kita nafsu, kan kadang-kadang kita kan teringin nak makan tu makan ni. Itu tak apa. Itu tak apa. Seminggu tak apa. Tapi kalau dia berterusan sampai 2 minggu, selera makan mencanak-canak ataupun selera makan menurun, maka itu adalah simptomnya. Sama juga antara simptomnya lagi adalah tidur. Tidur yang terlalu berlebihan dahsyat sangat. Alamak. Dia tidur hari ni, lagi lusa bangun. Kan? Itu antara simptom. Ataupun dia tak boleh nak tidur. Itu biasalah tu. Tak boleh tidur kan. Tak boleh tidur, duk fikir masalah, sedih apa semua selama 2 minggu betul-betul. Tu ada simptom-simptom orang yang ada depression. Okey, apa lagi? Dia rasa diri dia dah tak berharga. Dia rasa ni ayat biasa orang depression guna adalah aku ada ke aku tak ada ke sama je. Kalau dalam konteks anak tu, dia rasa mak ayah tak sayang dia lah tu. Tak sayang lah. Tak sayang lah. Aku ada ke tak ada ke, tak penting pun dalam keluarga ni. Betul sebab mak ayah lagi sayang abang. Mak ayah lagi sayang adik. Aku ni belajar tak pandai. Mak selalu compare saya dengan jiran. Selalu compare saya dengan anak kau jadilah macam abang kau. Tu. So dia rasa dia tak berharga lah. Dia rasa dia ada ke dia tak ada ke, tak memberi fungsi dan manfaat kepada keluarga. Itu antara simptom-simptom orang yang ada depression. Macam-macam lagi. Dan antara yang paling orang kata obvious ada simptom depression adalah ada niat ataupun lintasan untuk bunuh diri. Ni yang kita risau sebenarnya. Ni yang kita risau. So ibu-ibu kadang-kadang anak-anak ni kalau ada parents kat dalam ni kan, kadang-kadang anak-anak ni dia suka tulis dekat dia punya buku kan, ataupun dia tulis dekat handphone notes, buku notes dia akan menulis kat situ mungkin. Dan kadang-kadang anak-anak tu dia tak nak cerita kat kita. Takkanlah anak bagi tahu kat mak saya rasa nak bunuh diri. Dia jarang-jarang anak nak cakap macam tu. Tapi kalau remaja-remaja yang tengah menonton ni, kalau ada lintasan ataupun niat untuk membunuh diri, maka ini adalah simptom yang paling kita takut tentang depression ni. Sebab depression basically dia tak bunuh orang, dia tak pukul orang, dia tak menyakiti orang. Dia tak memberi ancaman pada orang. Sebab kalau yang penyakit mental yang memberi ancaman tu nama dia skizofrenia. Mendengar suara aku nak bunuh kau, itu skizofrenia. Itu kita cerita lain lah. Masih lagi depression tu? Itu di konteks lain. Dia konteks penyakit mental yang lain. Okey. Anxiety, panic attack tu yang lain. So depression dia lebih kepada diri sendiri. Dia rasa dia rasa harga diri dia tak ada dan sebagainya. So kalaulah, ni bonus lah saya bagi kat tuan-tuan puan adik-adik semua. Kalaulah contoh malam ni dengar, jap tiba-tiba rasa aku rasa aku adalah simptom-simptom yang Dai sebut ni kan. So kalaulah ada rasa simptom-simptom ni, apa kena buat? Kan? Tahu je tak guna juga. Apa yang kena buat? Nanti kita sembang. So macam ni lah, sebelum kita sambung yang tu, nak tanya sikit. Tadilah bila mak ayah dapat tahu yang anak tulis kat buku, tulis kat mana-mana, media sosial ke mungkin, kan, yang meluahkan perasaan dan sebagainya. Salah ke sebagai mak bapak ni pergi tengok atau istilahnya menyelongkar lah. Kan? Kadang-kadang ada orang kata ini privasi. Ini kenapa mak ayah ganggu saya punya privasi? Tapi sebagai mak ayah ni kita rasa macam tak sedap lah bila tengok perubahan pada anak, tapi kita tak tahu apa, kenapa berlaku. Jadi salah ke sebagai mak bapak ni kita pergi selongkar ke, tengok ke, buka handphone dia ke, tengok ke, macam mana tu Sebenarnya kalau kita jumpa dengan psikiatrik akan tanya benda tu dekat ibu dengan ayah. Kat rumah anak-anak ada tak buat ni? Kat rumah anak-anak ada tak tulis ni? So kalau mak ayah tak investigate,
mak ayah tak boleh bagi tahu dekat psikiatrik. Which is psikiatrik perlukan benda tu untuk tolong bagi anak sihat. Jadi maknanya dia bukan isu privacy, tapi dia isu untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa. Jangan guna isu privacy sebagai satu alasan untuk tak nak buka buku anak ataupun buka handphone anak. Itu adalah kita punya hak untuk menjaga kesihatan mental anak-anak ni. Kadang-kadang kita takut ada anak yang dia WhatsApp dekat nombor yang tak ada orang. Kan dia borak dengan nombor tak ada siapa nombor tu. Borak sebab apa? Sebab mak ayah kan nak dengar dia cakap, ataupun mungkin dia yang tak berani nak simbang dengan mak ayah, ataupun adik-adik semua buat kerja masing-masing tekan. So dia nak borak dengan siapa? Dia borak dengan halusinasi lah, maknanya dia borak dengan apa yang ada kat handphone tu. So itu benda yang memang kena investigate Papa Bob. Memang sebagai mak ayah kena investigate. Dan juga kalau ada abang-abang yang tengah tengok ni, ada adik-adik kan, korang pun boleh investigate adik-adik juga. Supaya kita tak tahu. Jangan nanti tahu-tahu menauzubillah, tahu-tahu adik tengok dah tergantung. Saya cakap ni kenapa? Ustaz takkanlah sampai cakap macam tu. Sebab berlaku. Kalau tak berlaku, tak apa. Jangan bila dah jadi baru nak menyesal. Ini untuk kita selamatkan nyawa. Dan dalam maqasid syariah pun antara salah satu yang agama minta kita buat adalah memelihara nyawa. Ni kita tengah cerita macam nak selamatkan nyawa. Sebab kita ingat yang boleh membunuh COVID, yang boleh membunuh penyakit kanser, buah pinggang, darah tinggi, yang boleh membunuh juga adalah masalah mental. Sebab tu ini yang kita nak bantu juga, insya-Allah. Betul lah tu kita pun dah, bila kita tengok apa ni COVID kita hari ni pun makin menduka-citakan kita. Dah sampai 11,000 kan. Itu mati disebabkan COVID pun tinggi. Tapi kita sangat-sangat risau kalau mati itu pula disebabkan depresi itu sendiri. Kadang kita tak sedar kan. Jadi itu dah antara tujuan kenapa kami bawa tajuk ni, sebab berlaku cerita-cerita di media sosial. Baru-baru ni pelajar-pelajar di IPT pun mengalami tekanan pada tugasan dan sebagainya. Kita dulu pun belajar ke IPT juga, tapi alhamdulillah lah kita dapat menguruskan tekanan-tekanan kita dengan baik. Cuma mungkin kali ini mungkin berbeza situasinya dengan anak-anak kita, adik-adik kita dekat IPT, ya, belajar dengan online, mungkin menambahkan lagi tekanan-tekanan yang ada dan mereka tak ada tempat untuk tekan. Kalau dulu kita ada masalah, kita boleh jumpa lecturer depan-depan, ada penasihat homeroom, penasihat akademik, kita boleh jumpa, kemudian kita boleh jumpa kawan-kawan untuk mencurahkan masalah. Tapi bila seorang-seorang ni kadang bila ada tekanan-tekanan dari segi pembelajaran tu, kita tak tahu nak review pada siapa. Tu kan. Jadi macam mana ni bila kita dah tahu dah kita ni depresi, kita tahu kita kena stres, macam mana kita nak settlekan benda-benda ni semua? Okey. Stres tu macam mana kita nak buat? Kemudian depresi tu sendiri macam mana kita nak buat? Secara orang yang mengalaminya. Betul, sebab cara uruskan stres berbeza dengan cara uruskan depres. Sebab depres penyakit, stres adalah emotional state, keadaan emosi. So kita cerita dulu, ringkas stres dulu. Okay. Sebab ingat kalau kita tak dapat uruskan stres, maka dia akan pergi kepada depression. Okey, kita uruskan stres dulu. Moga-moga yang melihat ni taklah sampai depres. Okey, so depres dulu. Macam mana cara untuk kita uruskan stres? Antaranya, benda yang perlu untuk kita buat untuk uruskan stres adalah, first kali, adalah menggunakan kaedah, orang panggil kaedah coping skill. Coping skill ni macam mana, Papa? Coping skill ni maknanya, kita lah sebagai remaja yang tengah tengok ni, coping skill ni adalah kaedah untuk melihat sesuatu yang dengan kacamata hikmah. Maknanya macam ni, kalau kita kena marah dengan mak, ada orang dia jadikan itu adalah perkara yang boleh menekan hidup dia makin teruk. Tapi ada orang menjadikan itu adalah tekanan yang boleh buatkan dia nak berubah jadi baik. Jadi coping skill maknanya dia adapt dengan keadaan yang berlaku. Contohnya, kita cerita terus terang, kalau PDPR ni kan, PDPR dengan macam-macam kerja sekolah, macam-macam kelas yang ada yang dia kena cope. So, kalau orang yang ada coping skill, dia bukan nak kena ubah PDPR tu, bukan dia kena mogok kat cikgu-cikgu jangan masuk, tapi yang dia kena ubah adalah cara dia pandang PDPR tu. Untuk apa PDPR tu, apa manfaat untuk diri dia. Alright, so itu salah satulah coping skill. Panjang nak cerita bab coping skill ni, tapi nanti tuan-tuan boleh Google je kat coping skill, COPING skill.
dekat Google, dia akan bagi tu banyak lagi kaedah-kaedah dan cara-cara. Sebab masa pun sangat singkat, so saya boleh bagi point by point je. Yang kedua adalah mesti gunakan kaedah luahkan rasa ataupun perasaan dekat orang. Luahkan cerita dekat orang. Kebanyakan orang, kan kita biasa, mungkin kita tanya orang, siapa yang selalu dapat depres? Kepala kita akan ingat perempuan. Perempuan lah, asyik emo je, asyik terasa je kan. Sekejap lagi mengajuk, sekejap lagi terasa kan. Sentap kan. Baru cakap sikit dah sentap kan, sensitif kan. Tapi sebenarnya dalam kajian, yang paling banyak menghadapi masalah depression adalah lelaki. Alamak. Kan? Yang paling masalah depression, yang bunuh diri, banyaknya lelaki. Kenapa? Sebab lelaki ni dia ada satu perangai dia mempunyai ego yang tinggi. Betul. Dengan ego yang tinggi, dia tak boleh nampak lemah depan orang. Dan dia rasa dengan cerita masalah ke orang tu menunjukkan yang dia tu lemah. Ya, betul. Dan kita diajar daripada kecil lagi, lelaki jangan nangis. Si kuat. Boy, you jangan nangis Kalau yang mata tu. besar. Kalau perempuan tak apa nangis. Lelaki tak boleh nangis. Tak lelaki kalau apa? Ya. Tak lelaki tak kalau jantan. tak jantan kalau nangis. kan. Maka lelaki ni diajar daripada kecil untuk memendam emosi dia, memendam air mata dia. So dia kumpul. Oh, aku tak boleh cerita kat orang masalah aku ni. Kalau aku cerita, aku ni macam bodoh aku macam lemah. Maka ia membuatkan lelaki kurang gemar untuk bercerita masalah dekat orang. Dan akhirnya pendam sendiri dan dia pergi kepada depression. Macam perempuan pula, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya gemar bercerita. Benda kecil-kecil pun dia akan cerita. Pergi tandas saya tu kan, selak tu tak ada. Cerita pasal benda tu je 2 jam setengah. Pasal selak je 2 jam setengah kan. So, kita tak cerita dah lah kan. Tak boleh settle urusan kita, settle lah. Tu berbeza kan. So, wanita ni dia lebih gemar berkongsi. Tapi tak terpercaya juga. Ada wanita-wanita yang lebih suka memendam perasaan. Depan orang nampak happy, tapi belakang orang dia sedih. Kan? So, sebab kalau yang tengah mendengar ni tengah hadapi masalah tekanan, adik-adik yang tengah stres, adik-adik mesti cari orang yang boleh dengar. Alright? Yang boleh faham kita. Tapi ingat, bila saya sebut pasal orang yang boleh faham kita, ada orang cakap, Ustaz, Dani, tak ada orang boleh faham masalah saya. Saya 100% setuju. Tak ada manusia pun yang boleh faham kita. Sebab diri kita pun kita tak faham. Apatah lagi kita nak expect orang ni boleh faham kita. So, kita cari orang dengan harapan bukan dia nak selesaikan masalah kita. Sekadar untuk meluahkan, untuk tenangkan. Emosi kita ni perlu untuk dikongsi. Emosi kita ni perlu untuk dikeluarkan. Itu cara, itu memang kaedahnya. Kalau tuan-tuan perempuan, adik-adik pernah ada experience jumpa dengan psychiatric ataupun psikologis, kita pergi sana bukan dengar dia ceramah perdana. Kita pergi sana memang dia yang dengar kita. Kita bayar, kalau pergi swasta, kita bayar dia untuk dia dengar kita. Bukan untuk kita dengar dia cakap. Sebab antara terapi yang bagus dalam menguruskan stres adalah meluahkan kita punya perasaan, meluahkan kita punya masalah, meluahkan kita punya gangguan ataupun tekanan yang ada dalam hati. Dan untuk orang yang mendengar. Ini penting. Untuk orang yang mendengar. Ini saya campur masuk sekali lah kat depres sikit. Sebab depres pun antara kaedah untuk membantunya adalah mendengar juga. Untuk orang yang mendengar, avoid untuk gunakan ayat-ayat yang saya akan sebut lepas ni untuk orang yang depres. Bukan orang yang stres, orang yang depres. Sebab ingat, orang yang depres, otak dia tidak berfungsi macam mana kita. Alright? Dia tak boleh proses macam mana yang kita proses. Contoh, kalau kita jumpa dengan orang depres, dia memang makan ubat, dia memang dah disah oleh doktor. Datang jumpa kita, aku nak luah perasaan dah, aku ada masalah. Cara kita tanya soalan, tak boleh sama macam orang normal datang dengan kita kongsi masalah. Contoh, apa ayat-ayat haram sebut dengan orang depres? Haram untuk sebut orang depres. Yang pertama adalah tak boleh cakap macam ni. Bila dia cerita contohnya, aku ni ada masalah lah. Masalah aku ni contoh tak cukup duit lah. Ataupun aku ni ada masalah. Kan kita bagi masalah. Cuba masalah. Izhar. Saya ada masalah sikit lah, Izhar. Masalah apa tu? Saya ni telah dikecewakan. Okey. Kalau haram cakap macam ni. Orang lain lagi teruk kecewa.
Aku ada kawan ni, lagi teruk dia kena kecewa. Compare dengan orang lain pula. Kita merendahkan masalah ni. Merendah masalah. Okey. Tapi orang yang stres, Aha. orang yang normal, dia akan buat kita bersyukur. Kan, orang lain kita teruk kan. Kita hari ni makan nasi je. Diorang nasi pun tak ada. Syukur. Tapi orang depres, ingat otak dia tidak berfungsi secara normal. Maka dia akan rasa kita sedang menghina dia. Okay. Kan? Maknanya kalau orang biasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau orang depresi, tu benda yang haram. Haram. Jangan cakap macam tu. Yang kedua, jangan pula cakap contoh masalah yang sama juga kena tinggal dengan girlfriend 5 kali kena 5 kali. 5 kali kena 5 tinggal. kali. So dia guna ayat macam ni. Alah, aku pun macam tu juga. 5 kali juga. Kita samakan kita dengan dia. Dan itu benda yang sangat dibenci oleh orang yang depression. Sebab dia tak boleh brain otak dia. Sebab dia kata, kau tak faham aku. Kan? Kau nak samakan aku dengan kau. Life kau macam mana? Life aku macam mana? Contoh. So jangan samakan masalah kita dengan masalah dia. Dan yang ketiga, jangan sebut ni. Alah kau cacah depres pula. Okey. Itu lagi lah. Itu jelas menghina. Tu jelas menghina. Alah tak ada apa kau depres sikit je. Alah sikit-sikit. Halah manja-manja pula dah. Depres sikit-sikit. Dah. Move on je lah kan. Walaupun kita tahu dia tengah makan ubat. Okey. Yang ketiga. Yang keempat ni pun biasa orang buat. Contoh masalah lain. Bagi contoh. Masalah lain aku ni gemar lah Is. Orang selalu hina-hina aku lah. Orang hina Orang hina. Dia ingat aku ni tak berguna langsung lah. Tak pandai, bodoh apa semua. Sebab saya ada aku macam ni je Is. So tertekan. Tension lah macam ni. Ni sebab kurang iman, kurang syukur lah ni. Astaghfirullahaladzim. Kan? Kita mengaitkan depresi orang dengan keimanan seseorang. Kau depres ni sebab kurang semayang lah ni. Kau depres ni sebab kurang zikir lah ni. Nyocok. So orang yang depres ni, kadang zikir dia lebih banyak daripada kita. Solatnya lebih khusyuk daripada kita. So dia bukan tentang keimanan seseorang. Sebab dia sakit. Boleh tak kita cakap kat nenek kita yang ada buah pinggang, Nek buah pinggang ni kurang iman ni. Jagi Ada yang makan tepak siri je. Ada yang makan tepak siri jagi kan. So dia penyakit, dia sakit. So itu bukan jawapan dia. Itu bukan cara kita nak labelkan orang. Tapi untuk orang stres, kita boleh advise macam tu. Orang tertekan. Tak apa. Nanti balik, banyakkan lagi ibadah kita. Kan, bangun malam tahajud minta dekat Allah. So orang yang stres, dia normal. Dia boleh terima. Lah aku pun ibadah pun okeylah. Dia boleh proses. Isu dia boleh proses. So orang yang depressed, dia biochemical kat otak ni. Bukan semua orang boleh proses. So itu antara. Habis tu Dai ni cakap tak boleh, tu cakap tak boleh, habis nak cakap apa? Kan? So apa yang kita boleh buat kalau kita deal dengan orang yang depression? Sebagai ibu dan ayah, ataupun sebagai abang, atau sebagai kawan, kan kawan call kita sebagainya. Yang kita boleh buat adalah buat mereka rasa mereka ni berharga. Ingat tak tadi, simptom orang yang depres adalah dia rasa diri tak berharga, tak penting. Maka untuk buatkan orang yang depres ni boleh kuat adalah buatkan dia rasa dia ni diperlukan. Aku perlukan kau. Kalau kau tak ada, susah aku. Aku ni tak pandai matematik, kau pandai matematik. Kau kena ajar aku. Ataupun mak ayah kata, abang ni kalau abang tak ada kat rumah ni sunyi sangat. Kakak ni kalau kakak tak ada ni, mama susah nak uruskan rumah ni. Kakak ada ni tolong mak rasa lega sikit. Buat dia rasa, aku memang perlu ada kat rumah. Dan kalau kita tolak dia, kita pinggirkan dia, kita ignore dia, lagilah dia akan rasa dia rasa macam dia tak diperlukan dalam keluarga. Macam tu. Dan dalam mendengar ni sebenarnya bercakap ke mendengar lagi susah? Mendengar lebih payah daripada bercakap. Sebab ramai orang mendengar sebab nak cakap. Kau cakap. Nanti aku nak cakap. Selalu kita dengar ayat tu. Cakap bagi habis, nanti aku nak cakap. So orang tu nak cerita pun dah tak best lah. Sebab lagi aku kena ceramah.
Kan. Dia ada setengah macam tu, bila dia cerita, belum habis cerita tu dah nyampuk. Dah jawab. Kat sini. Ni aku nak cerita aku. Dia Dia cerita cerita dia pula. Member tak habis cerita lagi. Kan, member baru bab 1, ada bab 10 kan. Ah. Baru bab 1 dah masuk. Benda ni ataupun okey, jap. Okey, ni aku nak camah kau sikit. Kau tak patut macam ni tau. Kita kena camah. Dah tak habis cerita dia, kita pula dengar cerita dia. So, untuk deal dengan orang yang meluahkan perasaan ni, kita dengar tanpa nasihat, melainkan diminta. So, macam mana aku kena buat baru cakap. Kalau dia tak minta nasihat, kita dengar. Dengar dalam keadaan janganlah main phone. Itulah sedih. Tak fokus. Tak fokus. Dengar tengok dia cakap. Okey. So itu antaranya yang boleh kongsikan. Banyak lagi kaedah-kaedah yang lain tentang depression. Depression lainlah, makan ubat dan sebagainya, itu pandai nak cerita dia. Itulah dalam mudahnya ni kita pun sedar Tuhan bagi kita 2 telinga dengan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita bercakap. Jadi sesuai sangat untuk orang depresi ni supaya kita lebih banyakkan mendengar. Kemudian dah habis cerita tu barulah kita boleh mungkin nak tambah sikit ke apa kan. Okey, baik, kita tengok ada tak soalan-soalan dari penonton. Okey, ada satu soalan Is. Soalan 1, macam mana seriusnya halusinasi itu? Okey. Yang ni bukan depression tau. Ini adalah skizofrenia. Halusinasi itu lain. Halusinasi itu adalah dia adalah skizofrenia. Skizofrenia ni saya cerita sikitlah skizofrenia. Skizofrenia ni adalah salah satu lagi penyakit mental yang dia ni boleh mendengar dan melihat benda yang tak nampak. Kan, antaranya adalah dia boleh dengar arahan, okey kau kena bunuh dia. Dia pergi bunuh, ataupun dah dengar arahan dia adalah utusan Tuhan untuk melakukan sesuatu dekat muka bumi ni, dan juga dia boleh nampak. Itu dalam konteks psikologi lah, dan kita tak menolak satu lagi konteks, iaitu perkara-perkara yang yang bersifat orang kata spiritual tu lah kan, perkara-perkara gaib tu kan, kita pun tak nafikan benda tu kan, nampak jin ke kan. So itu part lain kita tak bincang lah. Cuma memang wujud halusinasi dan dia berada juga dalam penyakit mental di bawah penyakit skizofrenia. Skizofrenia ni antara penyakit mental yang orang kata dia tak selamat duduk dalam komuniti. Kita tak selamat duduk dengan dia. Dia kena duduk di hospital. Sebab walaupun keluarga kita dinasihatkan untuk berada di hospital. Ya, sebab kita tak tahu tiba-tiba dia dah tikam kita. Kan tiba-tiba dia tikam adik. Dan kita tak boleh salahkan dia sebab dia bukan dia. Jadi tu part lain lah. Maknanya yang boleh declare dia berhalusinasi tu hospital lah. Doktor lah. Betul. Tapi ada ke doktor advice untuk keluarga juga kalau ada orang ada halusinasi tu? Kalau ada yang jenis macam mild punya simptom, maknanya dia yang bukan ekstrim punya kan, bukan jenis macam nak bunuh orang, maka ada yang memang boleh duduk dalam komuniti dengan kawalan lah. So untuk saya tambah sikit, macam kalau kat rumah ni, apa yang kita boleh buat untuk kita nak check kita depressed ke tak? Boleh tak? Boleh. Macam mana cara dia? Nanti tuan-tuan perempuan boleh pergi ke Google, ambil test ni, nama dia DASS. DASS. So DASS apa? DASS ni adalah DAS adalah Depression, Anxiety, Stress Scale. DASS. Scale. Dia ni adalah macam satu questionnaire. Dia ada 2 jenis. Satu yang ada 21 soalan, satu yang ada 42 soalan. Ambil yang 21 soalan pun tak apa, 42 pun tak apa. So, nanti boleh adik-adik pun boleh search, jawab sendiri. Jawab kan. Nanti kita akan dapat result, stres kita tinggi mana, depress kita tinggi mana, anxiety kita tinggi mana. Dapat 3 result. Terus dapat result, anxiety, stress dengan depress. Okay. So daripada situ, DAS ni dia bukan questionnaire macam kat Facebook tu yang untuk main-main, bukan. Ni DAS ni dia memang clinical punya result tu valid untuk bawa pergi jumpa doktor, tunjuk. Maknanya kalau ibu-ibu, ayah-ayah bagi test kat anak-anak buat kat rumah,
ataupun remaja-remaja ni, adik-adik buat test tu, tunjuk ke ayah, tunjuk ataupun mak ayah nampak anak-anak punya result tu boleh bawa pergi klinik kesihatan. Jumpa dengan doktor, ini result anak saya, depresi dia tinggi. So doktor ada dua option waktu tu. Is either doktor suruh buat balik depan dia ataupun doktor terus buat surat recommendation pergi ke hospital yang ada psychiatric punya bahagian. Dan kat situ akan ada consultation seterusnya. Is either nak kena makan ubat ataupun sekadar perlu untuk buat terapi. Tu step dia nak tahu. So malam ni pun dah boleh tahu kita depressed ke tak. Tapi itu bukan end result. Siapa yang boleh sahkan? Doktor kat hospital. Maknanya boleh di klinik kesihatan biasa lah. Kesihatan bawa benda tu. Bawa result DAS tadi. PRIM. PASS. PRIM. Jawab PRIM. Jadi boleh dapat teruslah result. Tu yang tadi ada soalan yang kedua tu dah menjawab lah. Soalan kedua dia kata apa yang parent boleh bantu anak-anak. Itulah. Itu di antaranya bantu anak-anak untuk jawab soalan-soalan tu. Betul. Yang kedua tadi Izhar pun ada sebut tentang bagaimana nak supaya anak terasa dihargai. Kan? Kita faham sekarang ni masing-masing semua dalam keadaan tekanan. Anak-anak pun dalam keadaan tekanan, ibu ayah pun dalam keadaan tekanan, ada yang kena buang kerja dan sebagainya. So kalau kita sayangkan anak-anak juga, kita kena sediakan masa untuk mereka rasa mereka dihargai. Walau macam mana besar pun masalah kita, kena bagi tahu anak-anak kot, rasanya kena kongsi dengan anak-anak. Jangan biarkan anak rasa macam apa sedang berlaku ni. Kan? So kena kongsi juga supaya mereka juga faham apa yang berlaku dan mereka rasa mereka ni salah seorang daripada yang buat usaha bersama-sama dalam keluarga. Rasa penting dalam keluarga. Okey. Ada tak Tim kalau ada soalan-soalan daripada FB live kita ataupun daripada ruangan chat di Zoom kita, maklum kepada saya kalau ada lagi soalan-soalan. So, saya nak kongsikan sikit lah alang-alang kita tunggu soalan kan. Selain daripada DAS, apa lagi yang kita boleh buat kat rumah ni kan untuk kita nak bantu anak-anak ataupun remaja-remaja adalah untuk dapatkan nombor telefon kaunselor-kaunselor kat sekolah. Okey, sebab kaunselor-kaunselor kat sekolah ni memang semuanya nak bantu anak-anak. Cuma diorang tak tahu keadaan kita kat rumah tu macam mana. Kaunselor memang always ready untuk nak bantu anak-anak. Cuma kadang-kadang orang yang depressed ataupun stres ni, dia ada satu halangan, dia tak nak cerita. Dia rasa macam cerita aku ni orang tak nak dengar. Cerita aku ni macam orang kami tak peduli. So always kena pecahkan barrier, aku ni cerita juga ke orang. Sebab ingat, kalau kita tambah stres tu, kita pendam, end up kita akan sakit dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas kita punya tindakan kita yang biarkan diri kita ni sakit. So stres ni memang kena cerita. Dan juga kalau contoh dengan mak ayah rasa segan nak cerita ataupun dengan kaunselor takut cikgu nanti mungkin dia pandang kita semacam, walaupun kaunselor dia akan bantu kita. Apa alternatif yang lainnya adalah adik-adik boleh pergi dekat website, nama dia Befrienders. So Befrienders ni adalah talian yang kita boleh call untuk kita dapat bercakap dan meluahkan dengan orang yang kita tak kenal tu. Dan mereka ni adalah orang-orang yang terlatih lah untuk mendengar. Befrienders. Mana kita boleh percaya ke orang-orang tu lah. Dan orang tu memang tak kenal kita pun. Kan? Tapi itu cara talian yang kita boleh call untuk bantu kita meluahkan perasaan. Nak luah apa luah, nak cerita apa cerita. Tinggal call sahaja. Itu antara yang kita boleh provide lah kalau segan nak cerita dengan orang-orang terdekat. Alright. Okey, kita ada soalan daripada penonton kita. Izhar, bolehkah seseorang yang depresi sembuh seperti sedia kala? Okay, good question. So boleh ke orang yang dah disahkan oleh pihak hospital, pihak doktor, dia ada depresi, dia boleh ke sihat? Ya, dia boleh sihat. Dipanggil sebagai orang yang dia survive depression lah, orang yang dia survive lah, macam cancer survivor kan. So depresi pun boleh juga. Cuma once dia dah ada depression punya event, maknanya dia dah ada pengalaman depressed. So probability untuk datang semula tu memang ada. Sebab ingat kita manusia ni, kita tak boleh nak delete kita punya memory. Dia still ada dekat dalam kepala kita. So walaupun doktor kata okay, you tak payah makan ubat dah.
kan, you dah memang boleh hidup tanpa makan ubat. Tapi still juga kita kena lalui kehidupan yang kalau ada stres, uruskan stres, coping skill, meluahkan perasaan, buat aktiviti-aktiviti yang boleh buatkan kita menguruskan stres tetap juga. Sebab apa? Sebab kita ada tendensi untuk balik semula, teringat balik. Sebab ingat tau, depression ni dia ada macam-macam jenis faktor. Banyak ni cerita dia banyak. Contoh, antara apa penyebab orang boleh depres? Antaranya adalah traumatic event. Benda-benda yang berlaku masa kecil dulu. Contohnya dia pernah kena rogol dengan bapa saudara, dia pernah kena dera dengan ayah dia pernah kena sepak ataupun pernah kena penderaan oleh mak contoh. Masa kecil dia tak depres. Dia kena. Tapi bila otak dia develop, emosi dia develop, semakin dewasa dan matang, maka waktu itu baru dia akan rasa apa yang jadi masa kecil. Dia terasa kesannya tu masa dulu tu pada masa sekarang. Masa remaja ni waktu paling tepat untuk dia rasa apa yang jadi masa kecil dulu. Masa kecil dia budak-budak. Tapi bila remaja teringat balik jumpa bapa saudara ni pernah rogol aku, waktu tu dia mula untuk depres. Dia mula untuk tertekan dan juga dia kemurungan dalam kehidupan dia. Okey, ada lagi ni tanya ni. Adakah perlu si pendengar untuk kuatkan mental mereka? Penting ke? Contohnya seseorang datang untuk mengadu sambil menangis. Jadi bahaya ke kalau si pendengar turut menangis? Okay, good question. Pertama sekali, kalau kita nak mendengar orang, pastikan kita ni dalam keadaan Mood apa tu? Mood apa tu? Dan dalam keadaan mood yang bukan ada masalah. Faham tak? Sebab kalau kita ni tengah, contoh nak bagi nampak, kita ni baru kehilangan nenek, sedih. Member datang, cerita masalah dia. aku SPM fail lah. Mana mau dia kan? Dia tengah fikir pasal nenek dia meninggal, lepas tu tiba dia datang cerita pasal masalah yang tak boleh. So, pastikan kita mendengar dalam keadaan kita dah settle down dengan kita punya masalah. Bukan tak ada masalah, kita sentiasa ada masalah, sentiasa ada ujian. Dalam keadaan kita dah settle down dengan kita punya emosi gitu, dan kita boleh dengar dengan baik. Kalau tak, kita macam emosi kita tu akan bagi drag sekali lah. Dan kita akan drag dengan masalah dia, dan kita bagi juga kita punya emosi tu dekat dia. Maknanya dia balik daripada lepas jumpa kita dalam keadaan dia tak settle pun, makin teruk. Macam tu. So itu yang pertama. Yang kedua adalah, boleh tak sama-sama nangis dengan dia? Boleh sama-sama dengan, tapi jangan sampai nampak macam kita ni dia ni dah tak ada harapan. Maknanya nangis untuk memahami, tapi dalam keadaan end up kita bagi tahu yang dia masih ada harapan lagi untuk teruskan kehidupan. Maksudnya kita kena kuat untuk dia. Kalau kita nangis dengan dia, betul lah dah tak ada harapan lah macam kau ni. Ada dia balik gerak lu Papa Roger lah. So nangis sekadar untuk memahami. Bergenang air mata lah. Meraikan emosi, tapi bukan terbawa dengan emosi dia. Beza meraikan dengan terbawa-bawa dengan emosi dia. Member dah meraung dah. Dia lagi meraung daripada member tu. Meraung. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Sebab dia takkan membantu si penghidap masalah itu. Ada ke cara lain selain daripada jumpa doktor? Kadang orang-orang kita ni dia lebih gemar gunakan cara lain. Ubat kampung, panggil ubat kampung lah. Sedangkan jelas benda tu depresi. Tapi boleh ke diorang gunakan secara kampung, ubat kampung? Ni depres ke? Ni kalau depres. Tak kisahlah depres ke stres ke? Okey. Kalau depres, dia sama juga konsep macam orang yang contoh dia ada masalah darah tinggi. Dia tak ambil ubat klinik. Dia pergi ambil akar kayu lah, dia pergi ambil ubat daripada ni mana kampung-kampung semua. Itu adalah pilihan dalam rawatan. Maknanya kalau ikut doktor, you ambil lah ubat doktor. Tapi kalau ikut pada orang kampung, ambil lah akar kayu kan, dan sebagainya. Tak salah pun benda tu. Okey. Yang penting ada ikhtiar. Dan satu lagi, kalau yang stres, saya nak cerita lebih pada yang stres ni. Okey. Kalau stres ni, apa lagi cara yang paling hebat untuk kita, apa yang cara lain yang kita boleh buat selain apa yang saya sebut tadi? Antara cara yang memang tidak diragui kekuatan dia, antara kaedah yang memang memberi kesan dalam kehidupan kita adalah kita balik pada Tuhan. Kita balik pada Tuhan. Which is, waktu tu, bila kita jatuh dalam kehidupan, masa tu kita rasa sedih dalam kehidupan, kita kena always balik kepada yang memberi kesedihan tu. Sebab dia yang bagi sedih, dia yang akan tarik kesedihan kita.
Dia yang bagi kita kemurungan, dia saja yang boleh tarik kemurungan kita. Ramai orang dia terlalu bergantung kepada makhluk sampai dia lupa untuk bergantung pada Allah. Makhluk dia boleh dengar masalah kita, tapi Allah yang menyelesaikan masalah kita. Kita terlalu bergantung, aku kena jumpa dengan motivator ni, kalau aku tak jumpa tak selesai masalahku. Salah. Seakan-akan macam kita rasa motivator itu boleh mengangkat masalah kita. Tapi walhal hakikatnya yang kita kena pergi sujud, sembah dan minta adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadiahkan kita kesedihan dan juga ujian dan musibah itu. Ramai orang dia tak cari tikar sejadah lah bila dia tengah diuji macam tu. Baik, sedar tak sedar kita dah ke penghujung rancangan kita dah ni sebenarnya. Kejap je masa kita tu, banyak lagi yang kita nak kongsikan ni, tak cukup pada masa kita yang ada ni. Yang terakhir, ada satu soalan terakhir. Ada tak senaman yang boleh diamalkan tu orang yang depression? Senaman Senaman lah, senaman kan. Saya nampak yoga je. Okey. Sebenarnya kalau kita pergi ke saya ada pengalaman pergi ke hospital dan pergi ke ward kesihatan mental, kita belajar ada satu department ni dipanggil sebagai department kaedah ataupun cara untuk kita meredakan tekanan dan depression ni, dan antaranya adalah dengan teknik pernafasan. Memang diajar oleh doktor tu, teknik pernafasan, tarik nafas, hembuskan, itu antaranya. Dan antara lain adalah senaman ni, kalau contoh orang yang depres ni, dia susah nak pergi jogging keluar. Dia susah. Dia tak nak. Saya salah seorang tu. Saya tak nak pergi senaman tu akhirnya. Sebab dengan kita mengeluarkan peluh, contoh pergi senaman, kita dapat matahari punya cahaya. So benda-benda macam tu sebenarnya akan menaikkan kita punya hormon dopamin. Supaya dengan hormon dopamin tu yang boleh meredakan kita punya anxiety, kita punya depression, kita punya stress. So berlari, bersenam, skipping, keluarkan peluh, dia akan naikkan hormon-hormon happy dalam diri kita. Cuba try bersenam ke skipping, saya tak tahulah boleh jogging ke tak. Cuba buat senaman dan kita akan rasa beza sebelum dengan selepas tu bila dah keluar peluh tu, sebab hormon kita tengah dirembeskan dengan baik dalam otak kita dan badan kita. Kadang-kadang tak susah-susah pun nak buat senaman ni. Ada yang saya tengok sahabat-sahabat kita, dia duk buat plank, orang panggil plank tu kan. Duk tegak ni, baring tegak macam tu je pun kan. Pun sebenarnya salah satu senaman, tak perlu nak berlari-lari lah. Kita dah tua-tua ni berlari teruk rupanya kan. Boleh buat yang simple-simple. Ataupun kita buat regangan pun dah cukup dah. Yang penting kita nak pastikan minda kita ni berfungsi dengan baik, kena sentiasa aktifkan dia. Okey. Baik. Lagi tak soalan? Okey. Nampaknya kita pun dah sampai ke hujung. Macam inilah banyak ke soalan yang tanya ni. Tak apa, teruskan bertanya di dalam ruangan FB Live kita tu, boleh teruskan bertanya. InsyaAllah nanti kita cuba jawab jugalah kalau ada soalan-soalan yang penting. Kita akan jawab juga nanti dalam ruangan komen tersebut. Baik, yang baru menonton jangan risau, rancangan kita ini direkod, ada rekod. Nanti kita boleh tengok ulang kali, boleh tengok banyak kali, tak ada masalah. Yang penting nanti minta tolong semua orang untuk sharekan kita punya live ni nanti pada kawan-kawan kita yang lain. Mana tahu kawan-kawan kita ada yang memang betul-betul depresi, mungkin juga yang stres. So sekurang-kurangnya dia dapat informasi apa yang mereka boleh buat. Yang penting tu apa yang nak buat tu. Benda sentiasa boleh berlaku. Stres ni boleh berlaku pada siapa saja. Depresi pun boleh berlaku pada siapa saja. Yang penting bagaimana kita nak pastikan kita dapat atasi perasaan stres kita dan juga depresi kita itu. Tadi Da'i Izzahar pun dah ceritakan cara-caranya. So mungkin cara-cara ini bila mereka dengar, mereka boleh gunakan untuk diri sendiri. Cari orang yang betul untuk menceritakan masalahnya. Orang yang dicerita tu pula janganlah ceritakannya kepada orang yang tak sepatutnya kan. Bawalah cerita ni mungkin kepada orang yang perlu seperti doktor dan sebagainya. So insyaAllah sedikit perkongsian kita hari ini, kita harap sangat akan memberi
sinar barulah kepada orang yang mungkin mengalami stres dan depresi. Tuan-tuan dan puan yang masih lagi menonton kita saat ini, insya-Allah kita juga ada siri-siri program kita yang seterusnya. Okey, kita ada juga siri-siri kita program yang seterusnya. Pada hari esok, hari Khamis pukul 10 pagi, 10 ke 11 pagi, kita ada santai borak bersama dengan Pak Long. Okey, sambungan hari Selasa tempoh hari. Kita ada gangguan sedikit pada program tersebut. So, kita akan sambung pada hari Khamis. So, tuan-tuan dan puan boleh menonton bersama kita esok. Sekali lagi ya. Kemudian hari Jumaat nanti kita akan bersama dengan sahabat saya, Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul akan berkongsi dengan kita Iman Talk dengan tajuknya Hidup Itu Penat, Mari Kita Rehat dengan Solat. Jam 9 suku malam pada hari Jumaat nanti. So tuan-tuan dan puan boleh turut serta dengan kita pada hari Jumaat nanti. InsyaAllah saya juga moderatornya nanti. Dan pada hari Sabtu nanti kita bersama dengan Ustaz Ibrahim Ustaz Ghazali Ibrahim, minta maaf Ustaz Ghazali Ibrahim pada jam 10 pagi dengan tajuknya Perusahaan Harta dalam Islam. So Ustaz Ghazali akan berkongsi dengan kita berkenaan bagaimana nak mengurus harta dalam Islam, insya-Allah. Itu program-program kita. Dan pada minggu depan juga kita akan terus. Mungkin minggu depan kita dah mula raya haji kot. Mungkin ada satu dua slot kita yang kita akan tunda pada minggu yang berikutnya. So kita jumpa pada program-program yang selainnya. InsyaAllah. Terima kasih daripada Nur Eco Resort. Kita ucapkan kepada Da'i Izhar. Untuk makluman semua, Da'i Izhar ni dah lama tidak ke udara sebab fokus pada perniagaan. Maka hari ini beliau bersetuju. Setelah saya minta, beliau berkongsi dengan kita semua. Maka Alhamdulillah kita dapat perkongsian daripada beliau. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana beliau sudi bersama-sama dengan kita. Sebab saya beritahu dia sekarang ni kawan-kawan kita, adik-adik kita sedang mengalami peristiwa ini. So Izhar kena berkongsilah kepada semua. So mudah-mudahan perkongsian ini untuk semua yang menonton ini memberi manfaat dan kita sama-sama dapat tolong kawan-kawan kita. Kita sama-sama dapat tolong anak-anak kita, dapat tolong sama-sama orang-orang yang kita sayang. Sebab kita tak nak mereka dalam keadaan stres dan depresi. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada yang menonton. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan, kesihatan supaya kita dapat belajar lagi banyak ilmu-ilmu yang kita akan kongsikan nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.